Tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan lah yang macam dekat Maxis kan. Okey, baik. Jadi kita nak mulakan kelas kita pada hari ini untuk subjek pendidikan Islam tahun 5 cendekiawan dalam bidang akidah. Hari ini kita masuk bidang akidah. Jadi sebelum tu kita nak buka majlis dulu dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Ustazah nak minta seorang lelaki Al-Fadil Syekh Al-Imam saya nampak Syauki untuk mengetahui bacaan doa belajar. Kita terlupa doa belajar kan? Okey, baca. Boleh? On mic? Mic rosak. Okey, yang lain siapa nak tolong bacakan doa belajar? Saya. Okey, Hannah. Semangat dia masuk kelas antara yang awal tadi Okey, Hannah boleh mengetahui bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Ustazah Hannah atas bacaan doa itu tadi. Okey. Okey, ruangan chat ada apa? Okey, kita ada 27 orang setakat ini. Okey, yang lain tu mungkin ada masalah ataupun mungkin ada kekurangan yang lain, tak mengapa sebab tu saya rakamlah. Nanti saya akan upload di YouTube macam biasa. Saya buat unlisted lah Kalau public kan nanti awak segan pula. Okey, baik. Jadi tajuk kita hari ini ialah syirik yang kita nak bincangkan dan saya percaya awak ada basic idea ada gambaran awal tentang apa kita nak belajar hari ini. Okey. Jadi sebelum tu Ustazah nak kena bentang dulu tentang objektif yang kita nak capai hari ni. Okey. Jadi hari ni Ustazah harap di akhir pembelajaran ni awak semua dapat menyatakan maksud syirik dengan betul. Jadi tengok betul-betul pengertian dia apa. Okey, dan kemudian dapat menyebut semula hukumnya. Apakah hukum syirik dan dalilnya dengan tepat dan kemudian dapat menjelaskan jenis-jenis syirik, bahagian-bahagian syirik ada berapa dan untuk perbuatan yang boleh menyebabkan syirik dengan betul lah. Okey, dan juga macam mana nak tahu kita tercapai ke tak objektif kita hari ini, ini kriteria yang Ustazah letakkan iaitu awak semua dapat yang pertama Ustazah nak minta Naurah tolong bacakan nombor 1. Kriteria kejayaan. Murid dapat menyatakan maksud syirik, hukum dan dalil nakli beserta ertinya. Bagus. Nombor 2, Ainul Syafiah. Menjelaskan sekurang-kurangnya satu contoh perbuatan yang boleh menyebabkan syirik dengan betul. Okey. Dia duduk macam dalam kelas kat meja tu kan. Dia macam nak ada BFF dengan meja tu. Jauh sikit dengan meja. Nanti terlelap nanti Ustazah ada nyanyi nanti awak tertidur nanti. Okey. Dan yang ketiga, menyebut sekurang-kurangnya 3 daripada 6 jenis 3 daripada 6 kesan-kesan syirik. Okey, baik. Jadi Ustazah nak pasang intro dulu. Round 1. Okey. Ustazah akan pasang YouTube. Okey, tunggu sekejap. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Lofa. Hari ini saya nak terangkan tentang syirik. Apa itu syirik?
Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada dengan perkataan, perbuatan dan iktikad. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, syirik jali. Yang kedua, syirik khafi. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Syirik jali. Syirik jali ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan lain selain Allah atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali dikenali juga dengan syirik besar. Contohnya, menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan juga memohon pertolongan selain Allah. Akibat orang yang mengamalkan syirik jali, yang pertama akan merosakkan akidah. Yang kedua, hilang pergantungan dengan Allah. Ketiga, berdosa besar dan dimurkai Allah Ta'ala. Dan yang keempat, kekal dalam api neraka. Syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Syirik ini juga dikenali sebagai syirik kecil. Contoh keadaan yang membawa seseorang kepada syirik khafi ialah riak. Riak dalam ibadah iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata. Seperti seseorang melakukan ibadah kerana mahu pujian atau tempat dalam masyarakat. Antara akibat orang yang mengamalkan syirik khafi ialah menghapuskan pahala amalan, sukar menerima pandangan orang lain, menimbulkan permusuhan, dibenci masyarakat dan juga mudah berputus asa. Baiklah, Ustazah harap anak-anak dah jelas tentang apa itu syirik, ini jenisnya dan Okey, baik. Jadi, yang ni dia dah masuk bab lain Jadi Ustazah potong separuh. Comel kan? Comel. Okey, sekejap Okey, jadi Nilai sebenarnya tajuk syirik ni saya kongsikan daripada channel sis ni lah, tak tahu sis mana ni. Okey, jadi ini sebenarnya tajuk tahun 6 tahun lepas. Jadi mungkin dalam silibus yang baru ni dia dah bawa ke tahun 5 lah, dia buat advance Jadi alhamdulillah 72 orang menyukai video ini dan ada 2 orang tak suka lah. Tapi saya takkan pandang yang 2 orang ni, saya akan teruskan perjuangan yang 72 ni mungkin lebih banyak lagi lah. Tak ada orang like pun tak apalah, yang penting Ustazah memberilah. Ya, okey baik. Dan ada satu lagi, bila awak typekan syirik, saya nak kaitkan dengan satu isu semasa yang sedang berlaku sekarang. Siapa tahu? Siapa tahu apa isu semasa? Ada kaitan dengan syirik? Ada orang asyik bunuh diri. Bunuh diri ada kaitan dengan syirik Okey. Lain-lain selain tu? Online. Okey. Okey, awak tengok video ni. Ke saluran. Oh my god. Saluran tu diingat rumah orang tu terbakar. Yes, okey awak tengok dulu Sila langgan dulu ya untuk update video-video menarik dan bermanfaat.
Instead of Okey, cukup. Okey dah. Okey. Jadi, nak kongsikan balik slide tadi. Oh, sekejap Okey, sekejap. Okey, apa yang awak nampak daripada video tadi? Siapa nak bagi tahu Ustazah? Siapa nak share? Apa yang dia faham lah daripada video tadi? Orang tu apa? Tok Bomo. Okey, Tok Bomo tu buat apa? Pemujaan. Pemujaan lagi. Kalau dapat buka kamera, saya boleh nampak muka awak. Tadi ada yang tengok saya macam ni. Apa tu kan? Jadi comel lah saya tengok kan. Ada nampak ekspresi muka awak. Kalau yang lain, kalau tak ada masalah lain, boleh buka kamera lain. Saya nak tengok juga muka awak ni. Rindu kan? Okey. Jadi apa yang berlaku tadi ialah apa? Okey, kisah ni baru berlaku minggu lepas. Okey. Ada orang nampak dekat kondo ni ada orang nampak macam terbakar. Awak nampak video tadi kan, orang tu sebenarnya sedang membakar sesuatu. Jadi orang takut berlaku kebakaran. Jadi dia pun telefon bomba lah. Rumah terbakar, panggil bomba kan. Panggil bomba. Jadi bomba pun datang. Jadi bomba datang dalam keadaan rumah tu terkunci lah. Jadi untuk tak tahulah tak nak buka pintu ke apa, tak ada berita penuh. Tapi akhirnya bomba dapat masuk. Dan bila bomba masuk, macam awak nampak dalam video tadi, inilah dia gambar-gambarnya. Iaitu aktiviti pemujaan sedang dilakukan. Kalau awak nampak dekat sini, tak tahulah ni darah ke sirap ke, tak tahulah tapi ada patung-patung berhala. Kemudian ada gambar-gambar macam kalau awak tahu ada satu sihir ni namanya sihir pemisah. Kadang-kadang orang buat pemujaan supaya dia nak pisahkan seseorang. Contohnya dia mungkin suka ke orang tu, tapi orang tu mungkin dah berkahwin dengan orang lain. Jadi dia gunakan bantuan jin dan syaitan lah. Jadi untuk memisahkan. Tapi kena ingat semuanya berlaku dengan izin Allah lah. Dia dekat dengan ilmu-ilmu sesat ni. Hana nak cakap sesuatu? Tak ada. Okey. Adik saya main mikrofon. Apa dia? Adik saya main mikrofon. Dia main mak. Dia nak join kelas tu. Tak apa, boleh je boleh je. Jangan risau. Ustaz tak kisah. Okey. Jadi inilah dia kita punya antara isu semasa yang berlaku sekarang Jadi dah ditangkap dah dan dibicarakan lah tak tahu apa kisah sekarang. Jadi syirik ni tadi awak dah tahu maksudnya perbuatan menyekutukan Allah. Keyword dia ialah menyekutukan, sekutu. Menyekutukan ini maksudnya apa? Apa maksud menyekutukan? Bukan kutu tau. Menyekutukan Allah. Allah. Mengapa Hana? Menduakan Allah. Menduakan atau mentigakan, membanyakkan ataupun menyamakan ataupun memperbanyakkan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi kadang-kadang ada orang sembah dengan matahari kan, macam agama Majusi dulu kan. Okey, dengan sesuatu yang lain dan dia boleh berlaku sama ada dengan iktikad kita, dengan pegangan kita. Kepercayaan kita lah kemudian dengan hati kita mengaku ada Tuhan lain ni. Tak boleh syirik dan juga perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang menyembah, yang melutut, memuja dan sebagainya, itu semua dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang syirik. Okey, faham Next. Okey, dalilnya dalam Al-Quran. Oh, dia tak move. Okay, sorry. Okay, dalilnya dalam Al-Quran ialah daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat ayat berapa? Ayat 22. Ayat 22. Masya Allah. Tabarakallah. Okey, betul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, fala, maka janganlah. Maka janganlah taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi dia kata janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Jangan sembah benda lain lah. Allah kata, sembahlah aku. Sembahlah Allah Ta'ala saja. Okay, next. Okay, kalau soalan boleh raise hand ataupun boleh terus tanya. Jadi, saya nak tanya dululah hukum. Dah terhantui dah. Okay, apakah hukum mensyirikkan Allah? Ustazah saya nak sebut haram dan berdosa besar yang Dosa besar. duduk dalam neraka selama-lamanya. Haram dan Bagus saya nampak bagus saya nampak daripada skrin saya dia bunyi pap semua mic bunyi bagus Jadi maksudnya ialah hukumnya adalah haram.
Haram ni memang tak boleh buat. Kalau wajib tu wajib buat kan. Sunat tu buat dapat pahala Haram ni patutnya kita kena tinggalkan terus. Haram minum arak, haram apa semua Tapi antara dosa, banyak dosa, dosa syirik ni adalah dosa yang paling besar. Sebab dia berkaitan dengan akidah kita. Kepercayaan kita Kalau once dah mensyirikkan Allah itu, maksudnya maksudnya dalam keadaan kita nak bertaubat tu, panjanglah ceritanya nanti. Okay? Okay, next. Okay, bahagian syirik. Bahagian syirik ada berapa? Ada dua. Ada dua. Bagus. Okay, ada dua Okay. Bahagian syirik ada dua. Okay, siapa boleh beritahu Ustazah dulu? Apakah dia syirik jali berdasarkan pengetahuan yang kita tahu? Saya nak cuba. Okay, Naura Afiqah. Syirik jali ni kita percaya yang contohnya kita pergi doktor, lepas tu dia bagi ubat tu sembuhkan kita dari penyakit, kita percaya yang doktor tu yang sembuhkan kita. Okey, pergi klinik sakit batuk kan. Pergi klinik kemudian dapat ubat, kemudian sembuhlah, mujarablah ubat ni. Jadi kita percaya doktor lah yang mengubati kita. Itu ada masalah dekat iktikad kita. Sebab kita percaya it is doktor yang sembuhkan kita Okey, sementara tu okay, tanya Naura bagus contoh tu. Jadi saya nak tutup sekejap untuk bahagian mesej ni. Apa yang saya akan buat, saya akan go live daripada Canva. Okay, supaya kita tertumpu kepada Canva sajalah. Ya, so saya dah kopikan invitation ni. Jadi kalau ada sebarang nak type, boleh tekan type canva.live dan masukkan kod 592144. Okay, boleh cuba? Type canva.live 592144 sebab saya sedang membentang dekat Canva. Jadi kalau awak mesej di Google Meet kadang-kadang saya terlepas pandang, saya tak perasan nanti. Okay, saya tengok siapa yang masuk dulu. Jangan lupa tulis nama. Kalau anonymous nanti saya tak tahu manalah budak ni. Okay, Ainul Syafiq ada. Hai, so awak pun nampak. Okay, good. Okay, awak tak boleh nampak awak punya ni Okay, tak apa. Hai, hello, hai, yalah tu. Okay, sekejap saya share sekali lagi Okay, saya bukakan. Tak boleh masuk kod. Tak boleh masuk kod. Sepatutnya boleh Saya boleh je. Boleh kan? Okay, jadi Ustazah awak akan tertumpu kepada bahagian inilah ya. Okay, boleh? Okay, jadi kalau ada masalah ataupun nak mesej semua dekat ruangan sinilah. Yang penting berkaitan dengan pelajaran lah. Okay, tapi jadi mirroring pula dekat Ustazah punya screen ni. Boleh nampak Kalau boleh nampak okey lah, tapi jadi kecil Jadi kecil Kalau jadi kecil Ustazah kena guna window balik lah. Sorry Okay, sekejap. Ustazah. Ya. Husna. Kenapa Husna? Kita memang tak boleh tengok apa yang orang cakap. Itulah sebab Ustazah takut dia mirroring kan. Tak Jadi boleh Ustazah tengok apa yang orang chat ke. sepatutnya boleh tapi bila Ustazah play kan dia jadi skrin tu kecil kan. Nanti saya pun nak check lagi. Saya pun tak boleh tengok orang chat juga. Ya, jadi kita memang tak boleh tengok apa orang lain cakap ke. Ya, selalu boleh kan. Jangan saya try sekali lagi sepatutnya boleh. Okay, sekejap Ustazah, saya tak boleh nampak presentation Ustazah. Tak nampak Oh, okay. Kalau macam tu saya kena stopkan sekejap. Okay, don't worry. Sekejap Ustazah keluar balik. Dan Ustazah kena tukar. Sekejap Ustazah, ada tak? Ada tak nama Muhammad Faik kat situ? Faik, ada kenapa? Kenapa Faik? Tak ada apa-apa.
Okay, sekejap Okay, boleh? Boleh nampak Okay, better? Okay, boleh lah Okay, boleh. Yuk, saya teruskan. Jadi, syirik jali ni tadi Naurah dah bagi contoh iaitu mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan. Kemudian, selain Allah, kita sembah selain Allah yang Maha Esa. Kita sembah doktor pula. Kan, tak boleh lah Tapi kalau tengok dekat negara-negara luar jangan pelik. Sembah macam-macam. Ada sembah orang yang dah lahir pelik sikit dah jadi Tuhan jadi kita tak boleh menyekutukan Allah Contohnya sembah berhala tu kita dah tahu macam zaman jahiliah. Okay, kemudian matahari, bulan. Okay, matahari, bulan, bintang pun ada masa zaman Nabi Ibrahim kan. Okay, minta doa dan pertolongan daripada kubur kan. Jadi ada amalan-amalan syirik. Kadang-kadang ada orang dia pergi gali balik kubur orang-orang yang dah meninggal dunia sebab apa? Nak dapat macam-macam minyak lah, apalah. Jadi itu semua ada perkataan-perkataan yang syirik. Okay? Okay, sebelum tu juga saya nak share sesuatu iaitu tentang Ustazah dah masukkan anda semua dekat tada, kelas dojo Ustazah. Okey? Jadi kalau jadi yang tadi kenapa satu mata, dua mata kan? Okey? Ini adalah Ustazah punya scoreboard. Okey? Yang kenapa Ustazah? Kenapa? Ada 5. Kenapa? Ada anak 5, Indul 5. Aisyah kosong. Ini adalah untuk markah dah hantar tugasan di Google Classroom. Nota digital yang Ustazah minta. Okey? Ya. Kenapa saya masukkan kod tadi tak boleh masuk? Itu mungkin ada masalah lain ke apa? Dekat live tadi tu mungkin ada masalah sikit lah Cuba lagi daripada Chrome tau. Daripada Chrome buka tab baru Jadi Ustaz boleh nampak kat sini. Kalau awak tulis kalau Jesus tak boleh juga Okay. Jesus ni ada kaitan dengan agama Nasrani Jesus sebab tu agama Kristian ni asasnya adalah agama yang kalau tengok bahaya, bukan bahaya lah maksudnya kita kena lebih berhati-hati. Sebab asas kepada Kristian ni ialah Trinity. Dia ada Tuhan, anak Tuhan. Dia percaya kepada Nabi Isa. Tapi percaya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. The Son of God kan. Jadi dan dia percaya Nabi Isa itu perlu disalib sebab dia nak berkorban untuk umat manusia kan. Jadi kita tak percaya macam tu. Kita percaya Nabi Isa sebagai Nabi yang bawa utusan dan sebagainya lah. Dia bertentangan. Jadi dia pelik sikit lah. Dan sebab tu turunnya surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu hanya satu, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Awak beranak tak? Siapa yang rasa dia beranak? Awak diperanakkan sebab awak lahir daripada mak dan ayah semua kan. Okay? Jadi tentang scoreboard ni tadi saya akan bagi markah dekat Naurah tadi jawab soalan, jadi saya akan bagi markah Naurah. Ada 2 Naurah ni, ni Naurah Amni. Okay, jadi saya akan bagi markah dekat Naurah sebab dia menjawab dengan betul. Okay, so ada extra mark. Okay, dan nanti saya akan check juga participation dan saya akan ambil kira attendance untuk hari ini nanti. Ramai juga yang hadir hari ni, Alhamdulillah jadi saya akan tanda dulu dan saya akan tak save lagi lah. Saya kena check daripada saya punya attendance list. Automatic saya dah generate. Okay. Jadi ini scoreboard awak. Ada banyak lagi tugasan yang menanti. Dan selepas ni saya akan berikan latihan di, tak boleh tekan dari sini rupanya. Lepas ni saya akan bagi tugasan dari Google Classroom untuk worksheet nanti. Dan siapa yang hantar saya akan bagi extra 5 marks. Okay, penglibatan dan saya akan ambil kira lah. Okay, dan kita akan ada aktiviti nanti dan saya akan berikan markah seterusnya. Saya akan kumpul poin ni dan insyaAllah kalau setelah buka nanti saya akan berikan hadiah untuk, tengoklah yang pertama yang tertinggi ke, 3 yang tertinggi ke, top 3 untuk marks. Jadi saya harap awak ini dapat membangkitkan semangat wajah awak untuk terus kumpul points dan semangat untuk belajar lah. Points ni nombor 2 lah. Tapi yang penting awak semangat. Okay. Jadi tengok Naurah mendahului markah sebab Naurah jawab soalan Okay. Nanti yang baca doa ke, jawab soalan semua, Ustazah akan bagi markah. Okay, boleh? Okay, deal Boleh. Okay, deal semangat. Okay, baik.
Okey, deal lah tengok ni balik. Okey? Okey, jap. Ustazah, kalau Ustazah present ni awak tak nampak tak nampak chatting orang lain Tak nampak. Oh, tak nampak slide Ustazah je seorang-seorang Seorang-seorang. Okey lah, nanti saya tak boleh baca pula komen awak kan. Okey, sorry maklumlah Golan ni antara yang baru juga dekat Canva. Jadinya itulah Ustazah masih play orang dengan ni, tapi saya rasa macam menarik juga lah. Okay, Ustazah ada problem internet. Ya, Arisa. Ustazah ter-highlight pula. Okay, jadi tak dapat bantu lah. Jadi kalau boleh refresh balik ke internet dan macam mana, boleh cubalah. Ya, okay. Dan kita balik kepada syirik jari tadi Sebab tu zaman Nabi dulu ada orang menyembah berhala, ada orang menyembah agama Majusi menyembah apa? Menyembah matahari menyembah api. Menyembah api betul. Jadi kalau awak sembah api, api terpadam, pergi mana Tuhan tu? Kan kita boleh fikirkan logik kan? Jadi kalau Nabi Ibrahim, kenapa dia letak kapak dekat berhala? Dia nak tunjukkan yang berhala tu sendiri tak berdaya. Orang-orang berdaya. Tak tahu, dah tahu dah sebenarnya berhala tu tak berdaya, tapi dia tetap nak sembah. Jadi Nabi tu pun nak buktikanlah kalau betul berhala ni berdaya, mestilah berhala tu yang letak kapak kat leher berhala tu. Dan kemudian dia akan boleh mampu cakap sendiri kan. Jadi akhirnya terbukti. Sebab tu Nabi ini dikata innama bu'istu li utammima makarimul akhlak. Nabi ni diutuskan selain daripada untuk memperbaiki akhlak kita Nabi juga tujuan utamanya adalah untuk kita punya akidah. Untuk semua untuk menyampaikan agama Islam. Dan kalau tengok siapa yang menentang Nabi biasanya mesti dia bukan beragama Islam lah. Kebanyakannya maksudnya dia beragama yang fahaman akidah dia berbeza. Dan sebab Nabi bawa Islam, suruh sembah Allah Ta'ala dan mengaku Nabi itu Rasul. Orang tak nak kan? Orang cakap tak nak sembah berhala lah, nak sembah patung lah, pokok lah. Jadi Ustazah bagi contoh, boleh tengok. Ini antara contohnya. Oh sorry dia tak auto play Apa? Okey, sepatutnya dia boleh jadi video kat sini tapi dia tak auto pula. Okey lah tak apa, at least ni adalah gambarannya. Okey, sepatutnya kalau Ustazah klik dia boleh jadi video lah. Dia ada cara orang semayang lah bukan semayang lah, dia ada cara pemujaan lah. Dia sembah patung ini. Siapa tahu ni agama apa? Buddha ke? Buddha. Buddhism Buddhism ni dia banyak based on morality sebenarnya. Kalau belajar dekat Universiti Ustazah dulu, satu subjek ni kalau minat belajar tentang perbezaan agama lain, namanya satu subjek course dia nama dia comparative religion. Dia akan belajar semua agama. Dia akan kerja membandingkan agama. Okay? Jadi kita ni hidup kat Malaysia, kita bukan hanya agama Melayu Islam saja. Jadi jangan lepas ni pergi nampak berhala, pergi robohkan janganlah sebab dia boleh mengundang fitnah dekat agama kita kan, walaupun kita tak suka kan. Jadi kita kena terima hakikat yang kita ni hidup dalam keadaan berbeza agama dekat Malaysia ni kan. Jadi kita kena jagalah keharmonian ni sama-sama. Jadi agama lain selagi mana dia tidak mengancam agama kita, jadi biarlah mereka ni adalah kafir, bukan kafir harbi lah. Kafir tidak perlu diperangi lah. Tapi kalau tak mereka mengancam agama kita, kita perlu mempertahankan. Okey? Faham Ada masalah tak? Tak ada. Okey. Okey, jali settle. Ada masalah? Tak ada soalan? Sebab dia cari Tuhan. Macam mana orang boleh start menyembah berhala I love myself blue. Ya Allah, siapa ni? Tolong tulis nama sebenar I love myself blue. Okey, sebab tu lah I love myself chocolate brown kan. Tu nama sebenar I love myself ni. Dah saya tulis I love myself dah. Okey. Jadi kita nak buat aktiviti sikit. Okey. Apa yang Ustazah akan buat ialah Ustazah akan sharekan satu link Padlet. Pernah guna Padlet? Pernah. Good. Hari Rabu minggu lepas mungkin Ustazah pernah share. Oh ya ke? Oh dah pernah sebab memang tema Ustazah untuk minggu ni ialah Padlet. Sekejap ya. Padlet. Padlet. Okey, sekejap.
Okey, apa yang Ustazah akan buat, Ustazah kongsikan link Padlet ni di ruangan chat di Google Meet. Jadi awak boleh buka. Okey, boleh buka link ni sekarang Boleh. Boleh? Okey, nice. Okey, apa yang perlu buat, Ustazah bagi arahan kat sini. Nyatakan contoh-contoh syirik yang anda tahu. Boleh tak sabar. Okey. Okey, tekan butang tambah ni. Okey, tekan button tambah ni dan kemudian tuliskan nama kotak Ustazah padam. Okey, Saya tak nampak. Saya nampak yang di aktiviti lepas tu ada link tu je. Okey. Ustazah akan share tak ada screen apa-apa dulu. Ustazah. Tak ada apa-apa. Ya, memang kosong sebab Ustazah nak suruh awak yang buat. Okey. Jadi sekejap Ustazah sharekan Padlet. Okey. Okay, nampak? Okey. Dah boleh dah nampak nama Jadi okey, siapa lagi dah masuk? Okey, nama-nama ni Ustazah akan screenshot lah untuk participation untuk markah Padlet pastikan awak buat lah. Okey. Jadi arahannya ialah berikan satu contoh perbuatan tak kisah perbuatan apa sekalipun yang menyebabkan boleh jatuh syirik. Okey, tak kisah awak nak guna melukis ke contohnya Ustazah tunjukkan. Boleh nampak tak kalau saya tunjuk ni? Okey, Ustazah create satu contohnya satu nama Ustazah jujurlah, satu nama Faradila kan. Okey. Okey, katakanlah nak type boleh, kalau awak nak cari gambar dekat YouTube pula, cari gambar dekat Google search pun boleh. Kalau ada gambar dekat PC awak pun boleh guna upload. Kalau awak nak guna image search pun boleh carilah gambar apa, hantu ke. Ada masalah tak? Ya. Kosong, tak ada apa-apa. Kosong. Tekan butang tambah dan kemudian dia akan pop up satu Padlet kosong awak. Pastikan tulis nama. Boleh? Cuba. Yang lain ada masalah tak? Tak ada. Okey, kalau nak upload gambar boleh. Contohnya awak nak gambar apa gambar statue contoh. Itu kan. Tak tahulah, ikutlah awak nak gambar apa ke kan. Ikutlah. Okey, Ustazah bagi masa 2 minit dari sekarang, boleh? Okey, 2 minit. Sekarang 11.34. Kita akan berhenti 11.35. Okay, statue ni banyak gambar yang tak berapa senonoh lah. Kita cek gambar lain, ghost. Dan awak beritahu Ustazah apa dia. Contoh syirik jali, betul. Okay, nak type boleh. Kalau awak rasa awak nak melukis pun boleh. Nak melukis. Ustazah saya pandai melukis Ustazah. Sila. Guna drawing ni. Jangan kira muka awak sudahlah. Contoh ni gambar apa ni? Nanti jadi Olaf pula. Ustazah. Ya. Saya dah buat tapi tak ada dekat Ustazah punya ni. Belum muncul nanti saya buka balik. Saya akan refresh. Tapi sepatutnya dia akan pop up Awak buat dulu, nanti Ustazah akan update mana-mana bahagian yang boleh atau refresh. Dia sepatutnya dia auto. Tapi Ustazah akan dapat ni notification ni. Anonymous tak nak anonymous tak nak. Okey. Kalau pandai lukis boleh lukis kan. Tak tahu dah saya lukis apa ni. Okey, semua buat, mesti cuba. Sebab Ustazah nak awak mahir juga menggunakan teknologi sebelum ni awak dah buat nota digital guna Jamboard. Dan kita mesti gunakan semua aplikasi yang ada ni. Saya pun tak pandai melukis lah macam kelakar pula ni, tapi tak apa, Ustazah share je apa jadi ni. Okay, cuba mesti cuba Okay, kalau nak tukar warna lain pun boleh. Awak klik kat sebelah nama awak tu. Okay, klik 3 bintang tu. Dan warnakan lah. Boleh nampak berbeza sikit daripada orang lain kan. Saya dah update, nampak kan? Nampak. Okay.
kita akan go through nanti. Dia dah buat summary untuk Ustazah kat tepi ni. So okay, nanti kita tengok yang dengan gambar. Kan? Pandai ni. Sebab ni hayat. Senang je kan? Okay, 1 minit lagi. Ustazah macam mana nak edit balik? Siapa? Macam mana nak edit balik? Nah, apa sorry tak dengar siapa tu? Aisyah, macam mana nak Aisyah. edit balik? Edit balik, awak pergi dekat, awak klik dekat awak punya Padlet tu. Dekat bahagian atas tu ada 3 butang, 3 button tu. Perasan tak? Ada edit post. Boleh? Awak klik dekat awak punya kotak tu. Kotak Padlet. Boleh cuba mesti cuba tau. Allah, tak ada nyorok dah. Tak ada nyorok. Okey. Okey, sambil tu Ustazah akan bacakan jawapan-jawapan kawan awak Okey, banyak jawapan ni Ustazah suka. Okey, Kamil. Gambar apa ni Kamil? Menyembah berhala. Kan? Dia banyak tengok cerita apa ni? Cerita apa tu yang kendenan? Sicin ke apa? Siapa tengok? Tengok, kuatnya awak, beraninya. Siapa tengok? Sekejap je. Ustazah. Apa tu? Saya. Okey. Dia dah tolak dah gambar-gambar ni semua Nanti kita akan scroll down. Okey, ni jumpa Tok Bomo Syauqi kata menyembah selain Allah menggunakan sihir. Naurah kata apa? Sembah matahari, sembah berhala bulan, bintang. Okey, dulu zaman Nabi sebelum ni ada agama yang kita panggil agama memang menyembah benda-benda yang nature ni. Dia memang menyembah semesta alam ni lah Jadi kalau sebab tu dalam Islam kita comel hayat dia lukis sembah apa ni matahari Sebab tu dalam Islam kita tak digalakkan ataupun kita bukan tak digalakkan, tak boleh kan sembahyang atau mendirikan solat ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Perasan tak? Okay? Sebab kita dikhawatiri yang kita sembah itu adalah matahari macam tu lah. Ada kaitan dengan akidah kita juga. Okay, jadi Ustazah keep on receive notification ni. Okay, dah boleh? Tak apalah, sambil-sambil sambil-sambil. Ya. Belum, saya belum habis lagi. Belum habis lagi, banyak idea awak. Okay, dah 40 sebab Ustazah nak masuk yang syirik kecil sekejap. Nanti kita akan buat beberapa soalan. Okay? Okay, cukuplah ni dah lebih 2 minit dah. Tak apa, kita akan scroll down Jadi tengok Hayat. Hayat kata menyembah matahari, comel je 3 orang ni kan. Guru semua. Okay, dan yang menduakan Allah, menyembah berhala, menyembah selain Allah. Apa ni? Naura, comel Tuhan ku berhala. Boleh tak dengar aku kan? Apa hal dia aku sembah Berhala kan boleh, aku sembah aku kan? Aku tak gerak kan? Dan manusia yang menciptakan patung tu kan? Sepatutnya manusia padahal dia yang ciptakan aku. Ya, sebab itulah contohnya manusia menciptakan komputer. Komputer hebat kan? Ada tak orang nak sembah komputer? Tak tahu. Tak tahu? Literally, kita tak menyembah komputer macam tu kan? Tapi bentuk penyembahan yang moden hari ini ialah bila kita terlalu taksub dengan komputer. Macam mana boleh taksub dengan komputer? Contohnya kita galit, kita leka dengan games, kita leka dengan main komputer semua sampai kita bila azan pun kita tak solat, kita tertinggal solat dan sebagainya. Itu pun kena hati-hati. Kan? Itu orang kata jadi hamba komputer. Ataupun hamba telefon kan, kita asyik main telefon je. Kan? Jadi hamba telefon, janganlah Okey. Okey, cukup tentang Padlet. Okey. Jawapannya apa ni? Okey, dia sembah patung bulan dan matahari. Bagus Diana Okay, sebab tu saya suka juga Padlet ni sebab dia boleh variasikan gambar-gambar ni. Ni. Okay, siapa tahu apa nama ni? Siapa tahu apa ni? Siapa tahu? Bududoi Ustazah pun Bududoi. Kalau tengok orang buat sihir pemisah banyak menggunakan voodoo doll ni lah. Cocok supaya orang tu dia berasa sakit. Voodoo doll. Ya, voodoo doll. Jadi dia rasa macam sakit, macam rasa tak sihat, macam tu lah. Ya, okey.
Jadi Ustazah nak stopkan dulu untuk Padlet. Kita terus sambung dengan syirik yang kedua. Okey, ada soalan? Tak ada. Ada. Okey, boleh teruskan? Boleh. Boleh, bagus. Okey, next. Okey, kita dah selesai Padlet. Next, kita pergi kepada syirik jali. Okey, syirik khafi. Okey, itu bahagian yang kedua. Okey, kesan dia ada api tu bukan api neraka lah, tu apa sikit tu. Jadi kalau kita kesan syirik jali ni tadi, akidah kita akan terbatal. Nauzubillah. Sebab tu kita bersyahadah aku naik saksi bahawa Tuhan, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah kan. Dan Nabi Muhammad itu bersurat Allah. Kalau kita dah tak ngaku, maknanya akidah terbatal. Bahaya jadi kita berdosa besar dan dijanjikan azab yang pedih. Macam suara dalam YouTube tadi kan. Sangat comel kan. Tak ada nak puji Ustazah lah, puji sendiri. Okey, baik. Okey, seterusnya. Oh sorry, terskip pula. Okey, ini dia syirik khafi Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah, rosak pula gambar ni Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Okey, gambar yang hilang ni adalah gambar orang tengah sembahyang Solat biasa tak ada masalah. Masalahnya bila buat sesuatu ibadah itu bukan sebab Allah. Contohnya kita pergi masjid kan, awal pagi, ni zaman bukan pandemik lah tak ada orang ni kan. Jadi kita pun nak pergi supaya orang nampak, tak ada orang sembahyang, orang nampak aku je yang solat kan. Sebab dia nak orang puji dia. Dekat mana ni? Dia ada masalah dekat hati dia sikit. Solat itu tak ada masalah, tapi jadi masalah bila dia buat kerana manusia. Dia bukan buat sebab Tuhan. Dan mahukan pujian ataupun dapat tempat dalam masyarakat. Ataupun nampak ada orang kat belakang dia nak sembahyang terus lama sikit takbir. Allahu Akbar. Okay. Selebihnya urusan dia dengan Tuhan lah tapi bila dia ada niat sengaja sebab ada orang dia mulalah lama sikit. Orang pun tengok hebat tu, lama tu nak masuk niat kan. Dia nak sing bacaan dekat mulut dengan hati kan. Jadi inilah bahaya riak ni, benda yang tak nampak. Jadi inilah dia contohnya kesian orang ni. Boleh hilang pula gambar ni. Mungkin ada masalah sikit boleh nampak okey lah. Sebenarnya video orang ni angkat takbir tadi lah. Ustazah dah buat dah. Okay. Dan kesannya walaupun dia syirik kecil, sebab tu orang kata kau jangan riak. Ni syirik kecil. Kalau riak kita takbur kan, rasa kita hebatnya kan. Jadi pahala-pahala kita tu hilang. Kalau kita macam bangga, riak, ujuk, takbur semua kan. Jadi kita bercakap, ya hilang pahala kau, hilang pahala kan. Dan mendapat dosa dan kemurkaan Allah dan hidup ni takkan tenang. Kenapa hidup tak tenang? Sebab apa? Sebab kita dihidup untuk memuaskan hati manusia. Sedangkan kalau kita, orang tak puji kita, kita nak cari juga cara nak bagi orang puji kita. Yes, betul. Sebab kita nak puaskan hati siapa? Hati manusia. Kalau kita nak puaskan hati Allah, kita banyakkan ibadat. Kita banyakkan buat benda baik kan. Jadi kita akan fikir lagi, alamak macam mana lagi nak nampak hebat ni di mata manusia. Sedangkan manusia ni memang tak pernah rasa cukup ataupun tak pernah nak rasa puas hati kan. Lagi zaman sekarang kita mudah je nak kecam kan. Nak kecam orang update kat Facebook ke kat mana. Kita komen di bawah dia kan. Jadi itulah dia, harap ini bukan kita punya matlamat utama lah. Matlamat utama kita hidup ialah mardatillah. Kita nak capai reda Allah. Tak apalah kalau orang tak suka kita sekalipun, yang penting Allah Ta'ala suka. Kan? Sebab bila kita susah, at the end of the day Allah Ta'ala yang akan dengan kita. Kan? Tapi bukanlah kita buat benda annoying sampai orang memang menyampah kat kita kan. Jadi kita kena jaga juga hablum minan nas, hubungan dengan manusia dengan hablum minan Allah. Okey. Selesai. Ustazah nak bawakan sikit, kita nak bincang dalam 5 minit mungkin. Kita nak bincang beberapa masalah-masalah yang berlaku, masalah ummah. Kami cakna. Kan? Ada sesi trivia Okey, siapa yang saya akan bacakan dulu soalan. Okey, soalan pertama untuk lelaki gamers. Ni nama-nama YouTube awak kan? Hayat Gamers. Hayat Gaming, tak tahulah. Betul tak Hayat? Tutup kamera tu dia dah malu Faik Gaming. Tak betul. Dah banyak nampak Amira Gaming. Yelah awak tu. Okey. Soalan saya ialah, Solo suka bermain PUBG. Saya siap cari nama dia, Player Unknown Battleground. Satu hari Solos bermain Jungle Adventure Mode dan alam mode ini ada aktiviti yang disebut Invoke. Ini ada isu dalam, saya ingat dalam tahun ni kan lepas.
Iaitu dalam game ni, siapa yang boleh terangkan? Dalam game ni ada satu part bila kita aktifkan mode jungle adventure ni, siapa tak main lah. Dia kena pergi dekat patung ni dan dia kena sembah. Dia ada macam ritual punya aktiviti perbuatan dekat patung ni, baru dia boleh dapatkan senjata. Senjata dia sebut apa tak nama dia, totem apa benda tak kan. Jadi bincangkan. Okay, siapa nak bagi pendapat? 1 minit. Saya nak. Game ni nak mensyirikkan orang Islam. Naura, game ni nak mensyirikkan orang Islam. Okay, Naura 1 poin. Yang lain? Ayat, sengih. Ayat. Selalu main game kan? Lebih baik jangan pergi kat patung. Sorry, throw hands up. Lama-lama nanti kita syirik dalam alam betul. Okay, cuk Aisyah Zahra dulu. Kemudian Amira Aisyah. Tolong raise hand, saya takut tak nampak nama. Dia dah hasut orang Islam. Dia dah apa? Hasut? Okay, hasut. Okay, good points. Lagi yang lain? Saya nampak Naura Amni Game ni nanti last kali nanti orang Islam dalam alam yang betul nanti, dia alam betul dalam dunia ni, nanti dia pun orang Islam tu pun dia jadi syirik juga. Walaupun sebenarnya mula-mula sekali dia main game. Mula dia main game. Jadi PUBG ni kalau awak ingat ada kes rambakan. Terikut-ikut, yes. Perkataannya ialah tembakan rambang di New Zealand. Tapi ingat di Christchurch dekat masjid, satu orang tengah solat. Tapi ingat. Jadi bila disiasat orang ni yang peliknya, kalau bukan Islam dia tak panggil teroris pula kan. Kalau orang Islam cepat je dia panggil teroris kan. Ini media sosial media massa Jadi bila disiasat, orang ni sebenarnya dia ada kaitan dengan PUBG. Sebab apa? Dia terpengaruh untuk membuat tembakan rambang macam tu. Dan dia memang ada sentimen anti-Islam sebab dia negara yang bukan Islam lah, bukan majoriti Muslim. Jadi dia ada kaitan lah. Jadi apa hukumnya sebenarnya main PUBG? Siapa yang jadi mufti kat sini? Boleh tak main? Sekarang yang kata nak main boleh. Siapa sebut tadi? Siapa sebut? Nak main boleh lah. Suara nampak Hamzah. Dengar suara Hamzah. Hamzah apa tak? Sebab Izzah tu tak ada dah. Tak ada dah. Okey, lagi? Lagi pun tak pernah nampak dalam PUBG benda tu. Dia tak nampak dah. Okey, mungkin sebab ramai yang komplain ataupun ramai dah ni, jadi dia dah buang dah memang yang terbaru memang dia dah buang. Ataupun kalau kita nak main je lah. Tapi kita tak perlu aktifkan mode ni. Sebab yang ni mode yang ni untuk top up senjata ataupun repair helmet apa tak Ustazah baca. Betul Betul Hamzah? Okey. Jadi kita ni kadang-kadang kita bukan sewenang-wenangnya boleh jatuhkan hukum Jadi Ustazah bawakan, kalau awak rajin Ustazah dah bagi link ni, nanti awak boleh tengok dekat laman web JAKIM. Tapi Ustazah dah awal kecilnya Ustazah dah rumuskan. Okay, asas hukumnya berhibur ni hukumnya harus. Awak main game ni semua ialah untuk hiburkan hati kan. Macam seronok-seronok, tension kan, main game lah kan. Boleh sebenarnya boleh, tak ada masalah, hukumnya harus. Tak ada masalah. Tak ada masalah, suka dia kan. Yang penting dengar ni. Namun haram hukumnya seseorang yang bermain PUBG sekiranya membawa kepada berikut. Contohnya hilang fokus terhadap realiti dan masyarakat sekeliling. Dia tak duduk dekat dunia sebenar kan, dalam dunia dia. Nampak orang semua dia macam nak tembak je. Bahaya lah. Okay. Kemudian gangguan emosi akibat kalah. Bila kalah mula mencarut auzubillah. Memang kan dalam masa-masa budak-budak gamers ni kadang kena hati-hati sikit. Dia terikut-ikut. Dan kemudian faktor ketagihan melampau. Dia ketagih. Dia addicted to games kan. Nak main kan. Kalau mak tak bagi, mula lah protes buat muka kan. GC tak nak buka. Adik saya, jangan malukan dia Okay. Dia sebenarnya berlaku pada semua orang lah. Sebab dia dah merembeskan satu hormon kat kepala kita ni. Hormon yang merangsang kita untuk rasa seronok dan ketagih, nak lagi kan, nak main lagi. Kemudian menghilangkan akhlak sebagai seorang Muslim. Itu saya kata kalau main game meminta carut dah tak ada rupa orang Islam, baik tak payah main game lah. Dan akhir sekali dia kata apa? Kami cenderung memakruhkan permainan PUBG kerana terdapat unsur-unsur yang membuang masa. Namun PUBG menjadi haram sekiranya pemain itu melanggar batas-batas yang ditetapkan syarak. Jadi awak ingat senang ke jadi mufti nak keluar hukum? Dia kadang-kadang kita rasa tak boleh, kau salah, kau dosa, kau ahli neraka. Tak boleh, kita tak boleh melabel. Sebab pada akhirnya kita tak tahu penghidupan seseorang tu macam mana mati dia. Mati dia baik ke? Kita pun tak tahu. Kita mati dalam keadaan macam mana akhir nanti. Okey? Boleh faham? Amira, apa? Amira apa?
Amira raise hand. Ya Amira. Ada apa? Okay, satu soalan lagi lah. Ya boleh? Okay, Mak Jemah. Mak Jemah suka sangat yoga. Tu yoga. Tu kan? Minta maaf saya nampak kurang. Okay, cuba semua buat. Angkat tangan, kaki macam tu. Buat. Kan? Okay. Jadi, glamour yoga ni satu masa dahulu dan dikatakan boleh lambatkan penuaan, boleh tak kena kencing manis, kemudian lelah penyakit jantung dan sebagainya. Bincangkan. Jadi apa hukumnya? Saya Zumba. Sekarang Zumba kan? Saya Zumba. Zumba. Hukum dia Tapi ada yoga. buat sebab yang tu kenapa? cara persembahan orang India. Persembahan Persembahan okey, hampir tepat sebab saya terus bagi jawapan muzakarah, jawatankuasa muzakarah untuk fatwa kebangsaan sebab awak kena ingat hukum untuk agama Islam ni berbeza setiap negeri tapi bila saya chat banyak negeri lah, dia Pening, Pahang, Kelantan semua dah keluarkan hukum sependapat mengatakan yoga ni adalah haram. Kerana apa? Kerana apa? Yoga ni dia bukan hanya, dia ada 3 peringkat yang saya baca. Yang pertama dia ada pergerakan fizikal kan. Macam tu semua kan. Kemudian yang kedua, dia ada peringkat meditation yang macam baca macam ada mentera-mentera dia. Tak tahulah mentera apa kan. Rapu ke punden parang skaper ke. Tahu? Tak tahu Okey. Dan peringkat ketiga ialah bergabung dengan Tuhan. Yang saya baca ini ada meditasi memang betul Nora kata. Daripada agama Hindu. Jadi bolehkah kita bergabung dengan Tuhan? Tak boleh. Kita hamba. Makhluk. Tuhan itu kholik. Jadi tak boleh. Hukumnya haram. Okey, ada masa lagi tak? Ada lagi 7 minit. Okey. Satu lagi lah ya. Okey. Bedah menghadapi kemurungan kesan daripada pandemik COVID-19. Keluarganya hilang punca pendapatan dan pelajarannya kian merosot. Jadi Bedah berhasrat nak jumpa bomoh dan dapatkan tangkal. Nampak tu rantai ni cantik kan? Okey, rantai hikmat atau tangkal hikmat yang dipercayai mampu mengubah nasib keluarga beliau. Jadi depan dia kata ada ni sebenarnya gambar bomoh, hilang pula bomoh ni. Bomoh pun dah lari Jadi bomoh kata kalau siapa pakai tangkal ni dia akan jadi magnet rezeki. Rezeki akan mudah datang kat dia. Kan? Siapa nak komen? Berdosa. Kenapa? Ada bomoh tak duit je. Kita tak dapat apa-apa pun. Tak duit je, berdosa. Macam mana? Nanti kita bayar bomoh tu untuk buatkan kita tangkal. Tapi nanti kalau tangkal tu tak menjadi, nanti bomoh tu yang untung. Bomoh tu yang untung. Boleh percaya ke bomoh? Tak. Ada yang kadang-kadang dia tak guna syaitan pun, dia menipu. Dia tipu je kan, tak jadi tahiyah ke tidak kan. Tapi awak kena bayar dia kambing, kena bayar dia kambing. Lembu. Kena bayar lembu kan, lembu mahal kan, lembu 3,000 kan, 3,000 lebih seekor kan. Macam-macam lah ya, macam-macam. Okey, sekejap saya lupa nak tengok. Berdosa besar sebab nak duit. Okey betul, dia nak tak apa benda. Okey. Tadi wudu dah saya turn left. Siapa ni geram betul Siapa ni ingat aku? Saya siapa tu? Angkat tangan. Okay, next time kena tulis nama sebenar. Aisyah Zara. Tulislah Aisyah Zara. Penat mak bagi nama Aisyah. Jangan ragu-ragu dengan namamu Okey, baik. Nyanyi pula. Kalau nyanyi jadi hujan. Okey. Okey, jadi boleh ke Bedah dapatkan tangkal-tangkal ni semua? Tak boleh, berdosa. Jawapannya confirm. Haram syirik sebab percaya kepada kuasa lain. Tapi ada tapi tau. Tapi kalau jumpa dengan orang Islam macam mana? Bomoh tu orang Ustaz. Islam. Ustaz macam mana? Kalau orang ustaz tu dia bagi macam air zam-zam ke, bolehlah percaya. Tapi kalau macam tangkal-tangkal ni tak boleh. Tangkal ni tak boleh. Lain, jawapan lain? Raise hand please, tak nampak. Sebab kalau serentak saya tak nampak suara awak. Naura dah jawab. Okey, lain? Raise hand. Tadi dengar Aisyah Zara nak cakap Tak ada? Okey. Jadi, kalau tangkal-tangkal ni, yang pertama, bila kita jumpa orang tu, kita kena tengok. Dia guna ayat apa? Kalau guna jampi serapa, orang apa? Dan cerita zombie kamu pisang tu, baca apa? Pelawak kan? Tengok. Awak tak tengok cerita tu
Ustazah tengok. Okey. Kalau ada baca mantra yang merapu-rapu, tak boleh lah. Ya. Sepatutnya kena bersandarkan kepada ayat-ayat Quran. Sebab Al-Quran ialah syifa, penawar. Dan anggap itu sebagai ikhtiar, bukan sebagai dia yang menyembuhkan. Beza beza tau. Okey. Dan akhirnya kita kena bertawakal dekat Allah Ta'ala juga. Fa'iza azamta fatawakal ala Allah. Dan saya rasa trivia Ustazah pun dah habis. Okey, Ustazah harap kita tengok balik kriteria kejayaan ni. Okey, dan Ustazah harap awak tadi dapat menyatakan maksud syirik, hukum, apa hukumnya? Berdosa besar. Haram dan dosa besar. Bencikan azab yang padah. Padah? Pedih. Padah terkejut Ustazah. Apa padah Okey, dan bagi contoh tadi semua orang boleh bagi contoh dan kesan-kesannya. Apa kesan kalau syirik? Dosa besar. Berdosa besar. Kesannya apa lagi? Hidup Ustazah kata apa tadi? Amat tenteram tak? Tak. Amat tenteram sebab kita tak kembali kepada fitrah kita. Allah dah jadikan kita, fitrah kita memang mengaku Allah Ta'ala ini Tuhan yang ada kuasa lebih hebat daripada kita. Kalau kita percaya bukan Allah, percaya pada jin, pokok, matahari ni semua, tak tenang tak tenang sampai bila-bila. Okey, dan sudah cukup sekadar itu. Dan saya nak umumkan juga untuk nota digital terbaik. Kemudian ialah Naurah. Sepatutnya ada ni sebab dia buat 4 muka jadi menggunakan Jamboard ni dan pemenang ialah Naurah. Dan last but not least, tahniah Naurah. Tepuk-tepuk Terima kasih Ustazah. Sekejap saya nak bubuh konfeti sekejap. Oh dia tak keluar dah. Mengajuk dah konfeti Ustazah. Patutnya dia keluar yang kedeng tu kan. Okay, last but not least, boleh check di ruangan komen. Di ruangan sekejap boleh. Oh sekejap. Saya nak copy link dan check di ruangan chat. Ustazah nak pastekan satu link untuk awak bagi satu refleksi tentang apa yang awak dah belajar hari ni. Contohnya awak faham ke, tak faham ke, seronok ke, tak seronok ke, Ustazah comel ke, taklah itu contoh saja. Okey, seronok, faham ke ataupun apa. Okey, boleh tuliskan 3 perkataan. Ustazah akan paparkan di sini. Mana bulat mentimeter Ustazah ni, okey. Okey, ni contohlah Ustazah bagi contoh. Faham ke, tak faham ke? Dah hantar belum? 3 perkataan tapi kena asing-asing. Dah akan, kemudian jangan lupa tekan butang submit. Faham ke tidak? Faham. Faham. Oh, tengah fikir perkataannya. Okey, baik. Okey, dan once awak hantarkan, okey. Senang sangat nak faham. Saya dapat seronok. Apa lagi? Faham. Lagi. Senang nak faham, best. Okey. Kena sembah Allah je. Okey, boleh. Tuliskan rumusan pun boleh. Alah, tak muat lah. Tak muat. Jangan buat karangan jangan buat karangan, okey? Okey, kalau tulisan faham tu yang paling besar maknanya paling ramai lah orang tulis. Jadi kalau faham, alhamdulillah maksudnya Allah Ta'ala bukakan pintu hati awak semua untuk faham sebab faham ni juga bukan hak mutlak kita. Kita kena faham, Allah mazid ni ilman, warzuqna fahman dan berikan aku kefahaman. Allah Ta'ala yang berikan kefahaman. Seronok, siapa yang bagi ikon? Kena sembah Allah. Ustazah comel hari ni, terima kasih. Aduh ya, okey kita dah pukul 12. Okey. Lagi? Saya dah hantar. Okey, dah hantar. Ya, saya tahu. Okey, ada orang jangan buat syirik. Okey, bagus. Lagi? Ustazah Fardila, apa yang tak faham tu saya yang tulis tadi tak faham tu saya bagi contoh. Tak faham ke? Faham adik tak faham juga ke? Ustazah, Ya. yang jangan buat syirik tu saya yang tulis.
Oh, okey, jangan buat syirik. Okey, Naura. Ya, jadi dia tak ada nama lah, dia hanya refleksi. Jadi Ustazah dapat rumuskan kalau awak rasa awak faham, sebab faham tu adalah kata yang paling besar, maknanya paling ramai tulis faham. Okeylah kalau tulis banyak besar-besar tulis tak faham. Tu Ustazah kena buat sesuatu lah. Saya faham, saya dapat. Apa tu patung syirik tu, apa yang mengarut tu, saya suruh tulis refleksi supaya rasa seronok ataupun tidak, ataupun rasa berbaloi dan sebagainya. Okey, baik. Jadi saya rasa tak dah sejam lebih. Lebih tu sebab awak masuk awal Ustazah rasa dah sejam. Sejam 1 minit. Jadi saya rasa Ustazah nak akhiri. Terima kasih semua sebab masuk kelas hari ni Ustazah akan untuk attendance Ustazah dah generate automatic. Dan yang lain-lain tu Ustazah harap yang lain jangan lupa untuk check Google Classroom sebab Ustazah akan bagi satu link untuk live worksheet untuk uji kefahaman. Kalau betul faham nak tengok jawab betul ke tidak. Okay, ada 5 soalan. Ustazah harap sekurang-kurangnya awak jawab 4 lah paling betul. 5 tu senang je, kacang je. Okay, don't worry. Lepas ni check Google Classroom masing-masing. Lepas tu hantar turn in dekat kelas dan Ustazah prefer untuk awak turn in di classwork lah ya sebab Ustazah sana nak bagi grade terus dan grade akan appear kat situ. Kalau email tu kena check balik kan, saya takut terlepas pandang. Okay boleh? Dia seronok kan, tak banyak-banyak kan apa dia dah makin mengarut. Okay 2 minit jadi Ustazah nak tangguhkan pembelajaran kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa Al-As innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ada yang cakap terima kasih, ada yang cakap faham, ada yang cakap apa tu. Dia tak berhenti dah. Dia shock dia shock. Shock pun shock lah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Ustazah ada di sekolah ke? Ustazah bagi satu latihan je. Kan 5 soalan je. Tarik. Siapa menang? Siapa menang? Jamboard? Tak pasal tadi, Naura. Ustazah ada video dia tadi. Dia buat nota 4 muka. Ustazah nak bagi tak menang pun tak boleh. Dan cantik nanti Ustazah akan share lah. Share nota orang lain. Ya. Yang video pemenang tu dah hantar. Video pemimpin? Ustazah tak gabung lagi sebab Ustazah kena download dan Ustazah compile. Ustazah ingat nak bubuh juga dekat YouTube Ustazah nak tengok suka tengok kawan Okay, nanti Ustazah buat, Ustazah compile lah siapa yang hantar. So sebab ada yang baru hantar juga kan. So it's okay, nanti boleh check lah. Dari masa ke semasa tak boleh nak janji sebab nak compile tu pun ambil masa. Sebab Ustazah habiskan kelas dulu minggu ni. Okay? Okay, tak nak letak awak tak nak letak? Letak. Ustazah ada di sekolah ke? Assalamualaikum. Hari ni sekolah ada live worksheet. Ustazah letak kat classroom. Terima kasih Baik, Ustazah. Assalamualaikum. Salam. Okay, leave please. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Okay, Damia boleh leave. Ainul Syafia. Syazara, rindu kau Ustazah Okay, Damia boleh leave. Assalamualaikum. Salam. Kak Farah. Saya ni Balkis. Ya. Saya nak tanya pasal tahun 2 ni. Okey. Kelas saya. Lepas saya nak tanya yang akak dah ajar sampai mana dah? Ikut ni ke? Ikut RPT ke?
Alamak, akak kan tahun tu tak buka buku lagi sebab golongannya risau untuk benda ni. Tapi tak tahulah ada ke tak orang masuk dalam jabatan. Oh, sekejap Ustaz. Nak off record sekejap Oh my god. Okay.